A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam kelas online, dan hari ini hari Sabtu kita sambung tadabbur ataupun pengajian tentang Asma'ul Husna, dan kita masih nama Allah yang kedua dan yang ketiga, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah siri yang kedua bagi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan siri yang kelima kelas Al-Asma'ul Husna. Kalau siri yang lepas kita bincang tentang apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, berpunca daripada perkataan apa, dan yang kedua, apakah kesan-kesan bila seseorang itu menghayati, memahami maksud Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupannya. Dua poin yang kelas yang lepas. Jadi hari ini kita akan bincang tentang bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana kita nak sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim sentiasa ada dalam kehidupan kita, ada dalam jiwa kita. Dan kalau tak silap, saya dah bagi tahu salah satu cara yang paling utama, yang paling penting bagaimana untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Saya dah sebut minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, dalam kelas yang lepas. Cara yang paling besar dan utama untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan kita mentadabbur Al-Quran. Sebab rahmat Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Rahmat Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Sebab tu ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Baca apa? Al-Quran. Allah tak kata makanlah, minumlah, carilah rezeki, tapi Allah kata baca. Baca apa? Baca Al-Quran. Dan juga ayat Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, Allah beritahu sifat Allah yang Ar-Rahman, yang penyayang, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri kepada manusia, dan disebut sebahagiannya disebut dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat yang pertama dan paling utama yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ialah Allamal Quran. Selepas tu baru Allah sebut Khalaqal Insan, Allah mencipta manusia. Mencipta manusia satu nikmat. Allah menurunkan hujan, satu nikmat, satu rahmat. Allah menurunkan para nabi juga adalah rahmat. Tapi rahmat yang paling besar bagi umat Nabi Muhammad ialah Allah menurun dan mengajar Al-Quran. Sehingga kan Al-Quran ini diminta oleh Nabi kepada kita semua supaya sentiasa membacanya. Bahkan Nabi kata, siapa yang hatinya kosong daripada zikrullah, daripada Al-Quran, sebenarnya hatinya telah mati. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, daripada peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang celaka, kehidupan yang rugi. Dan di akhirat besok kami akan himpunnya dalam keadaan a'ma, buta. Kemudian bila diberitahu dan mereka pun tahu mereka dibangkit dalam keadaan buta, mereka mempersoalkan, lima hasyartani a'ma,
kenapa engkau bangkitkan kami, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wa kuntu basira, sedangkan masa kat dunia aku celak, aku boleh melihat apa saja. Kenapa tiba-tiba di akhirat besok aku dibangkitkan buta? Maka kata Allah, wa kadzalika, begitulah kamu apabila dibaca ayat Allah, tansa, kamu lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu pula dilupakan oleh Allah. Jadi musibah paling besar bagi setiap manusia ialah musibah di akhirat, iaitu musibah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang puncanya ialah mereka lupa kepada nikmat yang paling besar di semasa hidup mereka di dunia, iaitu Al-Quran. Mereka berpaling daripada ajaran Al-Quran. Jadi cara yang pertama untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan mentadabbur Al-Quran. Saya bagi ayat kan yang minggu kelas yang lepas, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, hendaklah kamu diam dan dengar. Kenapa? La'allakum turhamun, supaya dengan kamu diam, kamu dengar, kamu fokus, kamu tadabbur Al-Quran dan kamu amalkan, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati Allah, supaya kamu mendapat rahmat Allah. Jadi proses yang paling besar dan utama untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan menghayati mentadabbur Al-Quran. Dan kalau kita tengok ayat ini surah Al-A'raf 204 kan, surah Al-A'raf 204. Kalau kita undur sikit, tengok surah yang sama dan ayat sebelum 204. Boleh buka ayat 203 surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun. Kata Allah, katalah wahai Muhammad, qul innama attabi'u, sesungguhnya hanyalah aku mengikut ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku, min rabbi. Jadi Allah perintah pada Nabi supaya beritahu pada umatnya, aku ni walaupun aku Rasul, walaupun aku Nabi, tapi kewajipan aku ialah attabi'u, ikut. Ikut apa ni? Bukan ikut nafsu aku, bukan ikut kehendak aku. Ikut ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepada aku. Kenapa kena ikut? Haza basairu min rabbikum, sebab yang diwahyukan kepada aku iaitu Al-Quran adalah basair, satu keterangan, satu kebenaran yang cukup jelas, dan min rabbikum, datang pula daripada Tuhan kamu, dan dia juga adalah hudan, petunjuk, dan dia juga adalah rahmatun liqaumi yu'minun, kepada kaum yang beriman. Itu ayat 203. Lepas tu 204 seolah Allah nak beritahu, ayat 204 ni seolah Allah nak beritahu bagaimana nak ikut wahyu yang datang daripada Tuhan, yang merupakan kewajipan kepada semua manusia untuk ikut wahyu. Yang dalam wahyu tu ada hudan, ada petunjuk, ada rahmat untuk orang yang beriman. Jadi ayat 204 Allah nak beritahu caranya. Caranya apa? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cara nak ikut wahyu, cara nak dapatkan hudan, petunjuk, cara nak dapat rahmat Allah ialah apabila dibaca Quran, hendaklah diam dan dengar. Maka disitulah, semoga dengan cara itu barulah kamu akan turhamun, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di, dalam tafsirnya, dia kata, faman lazama al-istima' wal insat hina yutla kitab Allah fa innahu yanalu khairan katsiran wa ilman azira wa ilman ghazira wa imanan mustamirran mutajaddidan wa hudan mutazayidan wa basiratan fi dinihi
Walihadza rattaballahu husulur rahmah alaihima. Okey, maksud dia apa dah? Kata Syekh As-Sa'di, salah seorang ulama terkini, siapa yang melazimi istima', mendengar dengan penuh perhatian kepada Al-Quran, wal insat, dan diam ketika dia bacakan Al-Quran kepadanya. Siapa yang melazimi bila dia baca ataupun dia mendengar Al-Quran, dia melazimi dua perkara ni. Pertama, dia dengar dengan fokus, dengan perhatian. Yang kedua, dia diam. Maka kata Syekh Sa'di, fa'innahu yanalu khairan katsira. Sesungguhnya dia akan dapat khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa ilman ghazira, dan ilmu yang banyak. Subhanallah. Tengok kefahaman ulama. Ada satu ayat yang kita juga pernah belajar. Allah kata apa? Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Telah Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia nak. Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia sebenarnya telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mendapat pengajaran kebaikan melainkan ulul albab, orang yang berakal. Itu ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi Syekh Sa'di kata, kalau ayat tersebut Allah bagi tahu Allah akan bagi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa nak hikmah, siapa yang diberi hikmah, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Maka Syekh Sa'di menghuraikan ayat yang kita baca ni, surah Al-A'raf 204. Siapa yang nak rahmat Allah, maka adalah dia diam dan dengar apabila Quran dibaca. Maka kata Syekh Sa'di, siapa yang melazimi dua perkara ni, bila dia dibaca Al-Quran padanya, dia diam, fokus, dan dia mendengar dengan penuh perhatian, maka sebenarnya dia akan dapat khairan katsira, kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Subhanallah. Itu yang kata hikmah tu. Hikmah ialah ilmu Al-Quran. Dan caranya ialah bila dibaca, kena diam, kena fokus, kena mendengar. Dan kata Syekh Sa'di lagi, bukan setakat dapat khairan katsira, ilmu yang melimpah. Yang ketiga, dia dapat imanan mustamirran mujaddada. Dia akan dapat pula iman yang berterusan dan sentiasa diperbaharui. Ini selari dengan ayat Al-Quran surah Al-Anfal. Ya Allah kata, wa iza tuliyat alaihi ayatu zadathum imana. Apabila dia baca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ramai orang boleh terjemah, bila dibaca ayat, iman bertambah. Tapi imannya tak bertambah. Kenapa? Sebabnya di sini. Sebab dia tak melazimi dua perkara, diam dan dengar. Maka bacalah banyak mana, bacalah khatam 10 kali ke, dia tak akan dapat rahmat Allah. Dia tak akan dapat khairan katsira. Dia tak akan dapat hikmah. Sebab apa? Cara yang tak betul, cara yang salah. Jadi, yang keempat kata Syekh Sa'di, bila dia mendengar Al-Quran, dia melazimi dua perkara, diam dan dengar, dia akan dapat yang keempat, wahudan mutazayyidan, petunjuk yang semakin bertambah. Yang kelima, wa basiratan fi dinihi, dia akan dapat keterangan yang lagi jelas dalam agamanya. Sebelum ni mungkin dia keliru pasal agama, pasal keadilan Islam, pasal kebaikan Islam, dia keliru. Tapi bila dia dengar Al-Quran, dia fokus, dia diam, dia tengok tadabbur maknanya, maka dia akan dapat kefahaman yang lagi jelas, lagi keyakinannya kepada Allah, kepada hari akhirat, melalui kefahamannya kepada Al-Quran. Okey? Timbul soalan. Kalau orang baca Quran ataupun didengarkan Al-Quran kepadanya, tapi dia tidak ada dua perkara ni. Satu, diam. Yang kedua, dengar. Maka kata ulama,
innahu falam yastami' lahu wa yunsit. Dia tidak dengar dan dia tidak diam. Kata ulama, annahu mahrumul hazzi minur rahmah. Maka hasilnya dia diharamkan daripada rahmat Allah. Ini ramai yang minta rahmat, ramai yang berdoa minta rahmat setiap hari, ramai yang baca Quran, tapi rupa-rupanya dia diharamkan daripada rahmat yang dia minta sabang hari. Apa sebab? Sebab dua perkara tidak ada padanya, iaitu diam dan dengar. Saya ulang, kata ulama, kalau untuk mendapat rahmat mesti ada dua, diam dan dengar. Diam dengan penuh perhatian dan dengar, fokus sampai faham dan sampai amal, barulah dapat rahmat. Maka kalau tidak ada dua cara ni, diam dan dengar, kata ulama, dia tidak mungkin mendapat rahmat Allah. Sebab caranya tak betul. Dia baca sahaja, dia khatam sahaja, dia hafal sahaja. Dan dia juga terlepas daripada hikmah ataupun khairan katsira. Kebaikan yang banyak yang sepatut dia dapat daripada Quran, dia diharamkan. Sebab tidak ada dua perkara tadi. Okey. Itu sebab pertama untuk dapat rahmat Allah, iaitu bila baca Quran kena diam dan dengar. Sebab yang kedua. Jadi hari ini saya nak huraikan bagaimana kita nak dapat rahmat Allah ni, yang semua manusia nak. Dan semua manusia tahu, tanpa rahmat Allah manusia akan dapat celaka. Tanpa rahmat Allah manusia diharamkan daripada masuk syurga. Sebab itulah manusia nak dan manusia minta. Tapi berapa ramai manusia yang tak tahu cara yang betul untuk dapat rahmat Allah. Akhirnya dia hanya nak, dia hanya minta, tapi sebenarnya dia hanya berangan-angan. Sebab caranya tak betul dan dia tak akan sampai kepada apa yang dia minta. Okey, cara yang kedua ialah untuk mendapat rahmat Allah ialah kena selalu bangun malam. Kena selalu bangun malam. Ramai yang minta rahmat tapi tak pernah bangun malam. Apa dalil? Boleh buka surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, Allah kata, adakah sama orang yang qanitun, beribadat, berdiri, ana al-lail, di tengah-tengah malam. Di tengah-tengah malam, sajidan, dalam keadaan dia sujud, wa qa'iman, dalam keadaan dia berdiri. Maksud sujud dan berdiri ni solat. Tapi Allah tak sebut solat di sini. Allah tak guna perkataan solat, tapi Allah guna perkataan sujud dan qiyam. Kenapa? Sebab dalam rukun solat, dalam perbuatan solat, dalam amalan solat yang paling penting, yang paling utama dua. Satu ketika berdiri, yang kedua ketika sujud. Antara dua ni yang mana paling afdal? Setengah ulama kata yang paling afdal ialah ketika sujud dalam solat. Berdasarkan hadis Nabi kata, aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a fihi. Sedekat-dekat, sehampir-hampir hamba kepada Allah ketika dalam solat ialah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyakkan doa. Tapi Allah juga memuji orang yang berdiri. Maka ulama mengatakan, kalau dalam bentuk perbuatan dalam solat, yang paling afdal sujud. Sebab sujud tu menunjukkan keadaan kita yang paling hina di hadapan Allah. Sebab muka kita yang suci, yang mulia, kita letak tempat kaki. Okey, dari segi perbuatan. Tapi dari segi bacaan,
keadaan yang paling mulia dalam solat ialah ketika berdiri. Sebab, kenapa? Sebab berdiri kita baca benda yang mulia, iaitu Al-Quran. Ketika rokok kita tak baca Quran. Ketika i'tidal, ketika sujud, ketika antara dua sujud kita tak baca Quran. Jadi qiyam ketika dalam solat afdal dari segi apa? Bacaannya. Sujud afdal dalam solat dari segi apa? Perbuatannya. Jadi Allah kata, adakah sama orang yang qanitun, yang taat beribadat ana al-lail, di waktu malam, sajidan dalam keadaan dia sujud, wa qa'iman dalam keadaan dia berdiri. Apa yang mendorong dia bangun malam untuk solat, untuk beribadat pada Allah? Yahzadul akhirah. Dia sentiasa takut pada akhirat. Apa lagi yang mendorong untuk dia bangun malam? Wa yarju rahmata rabbih. Ini poin dia. Asal mulut dan suara tak sama. Okey. Yarju rahmata rabbih. Dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi sebab kedua untuk manusia mendapat rahmat Allah setelah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan diam dan mendengar, maka sebab kedua pula, Quran tu bila waktu terbaik? Bila Quran waktu terbaik untuk kita baca, untuk kita diam dan dengar dan untuk dapat rahmat Allah? Waktu terbaik ialah waktu malam. Waktu malam. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 9 ni. Allah kata, adakah sama orang yang berdiri di waktu malam, sujud, qiyam, dan dia takut pada akhirat, takut pada azab Allah, dan dia mengharapkan rahmat Allah. Dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi, maknanya Allah nak beritahu sifat orang yang nak rahmat Allah, sifat orang yang sentiasa mengharap rahmat Allah, bukan setakat doa, tapi dari segi perbuatan. Apa dia perbuatannya? Bangun malam, solat malam, minta rahmat Allah di waktu malam. Lepas tu Allah kata apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah kata, adakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang akan mengambil peringatan ialah orang-orang yang berakal sahaja. Jadi soalan dalam ayat ni ada soalan, adakah sama? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Siapa orang yang berilmu? Kita cuba faham, siapa yang dimaksudkan dengan orang yang berilmu yang Allah tanya ni? Dan siapa pula orang yang tidak berilmu? Okey, kalau kita nak tahu, kena tengok ayat yang ke-8, hujung ayat ke-8. Surah yang sama. Surah yang sama, surah Az-Zumar. Hujung ayat ke-8 tu Allah kata apa? Qul tamatta'. Berseronoklah, katalah wahai Muhammad, tamatta', berseronoklah bikufrika, dengan kekufuran engkau. Ini ayat ni Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir. Seronoklah dengan kekufuran engkau, qalila, sekejap. Sebab hidup kat dunia ni sekejap. Seronok pun sekejap. Kenapa sekejap? Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau adalah daripada penghuni neraka. Tiba-tiba bila Allah bercakap pasal orang kafir, tiba-tiba Allah tanya soalan, amman huwa qanitun, adakah sama dengan orang yang bangun malam, solat, tahajud, sujud, qiyam, yang takut pada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Adakah sama? Sama dengan siapa ni? Sama dengan orang kafir. Cuba faham betul-betul. Jadi soalan ni Allah nak tanya, adakah sama antara siapa? Orang beriman yang sifatnya bangun malam, yang sifatnya sentiasa solat malam, tadabbur Al-Quran, mengharapkan rahmat Allah, dengan siapa? Dengan orang kafir yang disebut sebelum tu. Jadi dua je Allah nak bagi tahu. Satu orang kafir, satu lagi orang beriman. Orang kafir dia ingkar perintah Allah, dia ingkar Rasulullah SAW. Orang beriman pula, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Tapi apa sifat antara sifat mereka? Bangun malam. Sifat mereka ialah sentiasa mengharapkan rahmat Allah bila? Di waktu malam. Lepas tu Allah tanya pula soalan, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu?
Sebenar siapa yang berilmu dan siapa tak berilmu? Yang berilmu ialah hamba Allah yang bangun malam tadi. Tengok, Allah tak kata adakah sama orang beriman dengan orang tak beriman. Sepatut ayat macam tu. Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? Sebab ayat ni bukan nak dengar orang beriman dengan orang kafir. Tapi Allah tak tanya, Allah tak guna perkataan orang beriman dan orang kafir. Allah guna perkataan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Itulah tadabbur Al-Quran. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya Allah nak beritahu orang beriman boleh jadi beriman sebab ilmu. Dia berilmu. Ilmu dapat daripada mana? Daripada Al-Quran. Sebab yang pertama untuk dapat rahmat Allah, kena baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan diam dan jangan bercakap. Mendengar dengan penuh perhatian. Jadi orang beriman mesti asasnya ada ilmu. Dan ilmunya mesti daripada Al-Quran. Dan caranya ialah diam dan dengar. Selain pada tu, Allah sebut yang kedua ialah orang kafir. Jadi kita sebenarnya tak banyak pilihan. Tak banyak pilihan. Tak ada golongan ketiga. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, bukan setakat baca Quran. Kena diam dan dengar, kena faham. Bukan setakat kena faham, kena bangun malam. Inilah tanda bukti kita betul-betul berilmu, kita betul-betul kenal Tuhan. Sebab tu banyak hadis yang Allah sebut, banyak hadis yang Nabi sebut, tanda-tanda orang yang kenal Allah, tanda-tanda orang yang mendapat ilmu, tanda-tanda orang yang dapat hikmah ialah dia bangun malam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, inna qiyamul lail da'abus salihin. Bangun malam adalah da'abus salihin. Kebiasaan, adat kebiasaan orang soleh. Jadi Nabi kata, kalau nak kenal orang soleh, kebiasaannya apa dia? Bukan makan, bukan pergi haji, bukan pergi Mekah. Tapi kebiasaannya ialah bangun malam. Apatah lagi Allah banyak memuji Nabi dan juga ahli kitab yang membaca Al-Quran di waktu malam. Dalam surah Al-Muzammil, Allah suruh bukan setakat puji, Allah perintahkan Nabi bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Allah kata, wahai Nabi, bangunlah malam 2/3 ataupun separuh ataupun 1/3. Kemudian warattilil qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, dengan tadabbur. Kemudian Allah sebut lagi, kenapa kena bangun malam? Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kerana waktu malam itu sangat-sangat berkesan, sangat-sangat terkesan dalam hati kita. Suasana yang sunyi, tidak ada gangguan, kita boleh fokus pada maksud Al-Quran. Ia sangat-sangat memberi bekas dalam hati kita. Jadi dan satu lagi hadis Nabi pesan, ya fulan la taku, ya Abdullah la takuna ka fulan. Wahai hamba Allah, jangan kamu jadi seperti si fulan. Jangan jadi si fulan. Bila Nabi kata jangan jadi, benda tu tak elok. Apa yang tak elok ni? Adakah si fulan tu mencuri? Bukan. Adakah si fulan tu derhaka pada mak bapak? Bukan. Adakah si fulan tu tak solat 5 waktu? Bukan. Nabi kata si fulan tu yang tak sepatut kamu tiru dia ialah kana yaqumul lail, sebelum ni dia bangun malam, summa tarakahu, kemudian dia tinggal. Menunjukkan apa? Orang yang tak bangun malam adalah orang yang tercela. Sehingga Nabi bagi amaran, jangan jadi macam orang tu. Apa dosa dia? Apa kesalahan dia? Iaitu dia tak bangun malam. Jadi semoga dengan kita bangun malam, kita baca Al-Quran dengan cara diam, kita mendengar betul-betul, menghayati maksudnya, semoga kita akan mendapat rahmat Allah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah cara untuk dapat rahmat Allah ialah kena mendamaikan orang yang bergaduh. Kena sentiasa berkasih sayang, dan kalau ada yang bergaduh, kena damaikan. Kita kadang-kadang tengok orang bergaduh, kita buat tak tahu je. Ingat, rahmat Allah ada di situ.
Kadang-kadang kita tak sayang pada saudara kita, menyebabkan rahmat Allah jauh daripada kita. Boleh buka surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10. Surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara. Orang beriman ni tak kira, yang penting dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia solat 5 waktu. Maka apa kewajipan kita pada mereka? Wajib kita anggap mereka adalah abang kita, adik-beradik kita. Bahkan Nabi kata orang beriman tu seperti satu jasad. Bila sakit di kepala, satu badan dia akan rasa. Jadi kalau orang Islam ada musibah, kita akan rasa bahawa musibah itu juga menimpa kita. Jadi Allah kata sesungguhnya orang beriman ikhwatun, bersaudara, adik-beradik. Fa aslihu baina akhawaykum, maka sekiranya bergaduh, berselisih, tak boleh biarkan. Bila biarkan, tak akan dapat rahmat Allah. Allah kata fa aslihu, damaikan di antara dua saudara yang bergaduh. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat Allah. Itu poin dia. Jadi Allah kata kamu akan dapat rahmat Allah. Bila tu? Bila kamu hidup berkasih sayang. Kalau kamu benci je pada saudara kamu, kamu diharamkan daripada rahmat Allah. Bila kamu tengok orang bergaduh, kamu tak ambil tahu, tak ambil pusing, maka kamu sebenarnya jauh daripada rahmat Allah. Sebab dalam surah Al-Hujurat Allah bagi tahu salah satu cara nak dapat rahmat Allah mesti berkasih sayang. Yang kedua, bila bergaduh, berselisih, kamu kena damaikan. Tak boleh biarkan. Tengok sekarang berapa ramai orang Islam minta rahmat Allah, pergi Mekah, pergi bulan Ramadan, minta rahmat Allah, menangis. Tapi dia bergaduh dengan saudaranya. Dia bergaduh dengan jirannya. Dia bergaduh dengan pakcik dia. Dia bergaduh dengan kawan dia berpuluh-puluh tahun. Maka dia sebenarnya meminta sesuatu yang mustahil. Sebab syarat nak dapat rahmat Allah mesti berkasih sayang dan mesti berdamai sekiranya kita bergaduh. Apatah lagi zaman kita sekarang, bergaduh bukan sebab dosa besar, tapi sebab berbeza fahaman, sebab berbeza jemaah, sebab berbeza pendekatan, sebab berbeza parti. Kita bergaduh, kita maki hamun, tapi kita gunakan nama Islam, jemaah kita. Sebenarnya jemaah kita jauh daripada rahmat Allah, sebab ciri-ciri rahmat Allah tidak ada dalam jemaah kita, iaitu berkasih sayang antara sesama Islam, walaupun berbeza pandangan, berbeza jemaah dan parti. Okey, yang keempat, sabar. Untuk mendapat rahmat Allah, mesti sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan ketika mendapat musibah. Yang keempat, untuk mendapat rahmat Allah, mesti sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan ketika mendapat musibah. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 saya tak tulis sebab banyak sangat dalil. Jadi poin yang keempat, untuk dapat rahmat Allah mesti sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam apabila mendapat musibah. Dalilnya surah Al-Baqarah 155 sehingga 157. Kita tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah kata, pasti sesungguhnya kami akan menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu. Syai'in dalam bahasa Arab sesuatu, maknanya ulama mengatakan sesuatu iaitu sebahagian kecil.
Syai'in maksud dia sebahagian kecil. Jadi apa yang Allah uji kita ni sebenarnya sebahagian kecil daripada ujian-ujian yang besar. Apa dia bentuk ujian? Minal khauf, takut. Takut masa depan, takut rezeki, takut kematian, takut musuh. Semua tu mesti ada. Sebab Allah bersumpah, demi Tuhan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? Khauf, rasa takut. Yang kedua, wa naqs wal ju', rasa lapar. Lapar ni kadang-kadang makanan tak ada, duit ada, tapi makanan tak ada. Ataupun kadang-kadang makanan ada, duit tak ada. Ataupun kadang-kadang makanan ada, duit ada, tapi badan kita tak boleh terima makanan. Bila makan je muntah. Bila makan je terkeluar. Itu bentuk ujian, iaitu dalam kelaparan. Dan kita tahu Nabi dan para sahabat biasa diuji dalam lapar. Nabi pernah lapar di Mekah, di pulau, di boykot selama 3 tahun, dan sehingga ada sebahagian sahabat makan daun kayu. Itu ujian. Di Madinah pun sama, Nabi dan para sahabat biasa diuji dengan kelaparan. Masa menggali parit dalam peperangan Khandaq, Nabi dan sahabat ikat perutnya dengan batu sebab lapar. Itu ujian. Yang ketiga, ujian ketiga, kekurangan harta. Duit tak cukup. Nak bayar rumah tak cukup, nak bayar kereta tak cukup, nak makan pun tak cukup. Itu juga ujian. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Mungkin ada ahli keluarga kita yang meninggal, bapa, ibu, anak, adik-beradik. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Yang ada ialah makanan asasi sahaja, nasi. Buah-buahan tak ada, itu pun juga ujian. Kemudian hujung tu Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tengok, Allah uji. Kemudian lepas tu Allah puji. Ujian apa dah? Lapar. Takut. Kekurangan harta. Kematian. 4 benda Allah uji. Tapi di hujung tu Allah puji. Allah puji siapa ni? Yang diuji itulah. Bila tu? Bila dia sabar. Tengok. Jadi ujian tu bukan semuanya musibah. Ujian tu bukan semuanya tak baik. Kalau kamu berjaya dalam ujian, adalah baik. Bahkan Allah bagi berita gembira. Allah perintah pada Nabi, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada siapa? Orang yang sabar dalam ujian. Sebab itulah bila kita diuji je, ingat ada berita gembira. Ada berita gembira sekiranya kita sabar dengan ujian. Okey. Kemudian lepas tu ayat 155, apa sifat orang yang sabar ni? Yang Allah nak bagi berita gembira. Apa sifat dia? Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang berkata, bila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya semua ni adalah milik Allah. Kalau harta kita hilang, itu milik Allah, bukan milik kita, tak perlu disediakan. Kalau keluarga kita meninggal, itu milik Allah, bukan milik kita, tak perlu kita sedihkan. Bahkan kita yang masih hadir ni pun milik Allah. Satu hari kita juga akan meninggal. Kemudian wa inna ilahi raji'un, semuanya sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi tak perlu bersedih, redha. Jadi sifat orang yang sabar, yang Allah nak bagi berita gembira, kenapa? Iaitu dia redha dengan takdir Allah. Lepas tu ini poin dia, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang yang sabar inilah, orang yang redha inilah, ke atas mereka salawat. Apa makna salawat? Dalam tafsir mengatakan keampunan Allah. Salawat keampunan Allah. Dan ada juga pujian Allah. Min rabbihim, daripada Tuhan mereka, pencipta mereka. Keampunan bukan daripada manusia. Pujian bukan daripada manusia, tapi daripada rabbihim. Dan satu lagi apa? Wa rahmatun, dan rahmat. Jadi kalau Allah bagi tahu orang ni dapat 2, satu keampunan, yang kedua rahmat. Bila tu? Bila dia sabar. Bila dia redha. Jadi cara yang keempat untuk dapat rahmat Allah, wajib kita sabar, wajib kita redha dengan semua yang Allah takdirkan. Bila ada musibah je kita marah, bila ada musibah je kita merajuk, bila ada musibah je kita melenting. Percayalah kita jauh daripada rahmat Allah. Sebab rahmat Allah hanya dekat kepada orang yang sabar dan orang yang redha.
Kemudian Allah tutup pula ayat 157, wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapat hidayat. Ramai yang cari hidayat tapi tak sabar. Dia lupa hidayat itu bersama orang yang sabar. Ramai orang yang minta hidayat berpuluh tahun tapi bila ada musibah dia marah. Sebenarnya dia belum dapat hidayat Allah. Dapat hidayat Allah ialah orang yang tahu dia adalah hamba dan dia akan diuji oleh Allah bila-bila masa, dan bila dia sabar dengan ujian, dia akan mendapat dua. Satu, keampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, dia akan dapat hudan, petunjuk Allah. Okey, yang keempat kan. Yang kelima, cara nak mendapat rahmat Allah. Jangan belajar Al-Asma'ul Husna sahaja. Jangan belajar makna Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Tapi kita tak pernah pun dapat rahmat Allah. Mungkin kita jauh daripada rahmat Allah. Sebab apa? Cara nak mendapat rahmat Allah kita tak belajar. Kita tak tahu. Jadi cara kelima untuk mendapat rahmat Allah ialah Al-Afu Indal Maqdarah. Kita memaafkan orang ketika kita mampu untuk membalas. Saya ulang. Cara kelima untuk dapat rahmat Allah ialah kita memaafkan orang ketika kita mampu membalasnya. Dalilnya surah Al-Baqarah juga ayat 178. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 178. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni panjang, saya baca terjemahan dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Fil qatla, dalam kes membunuh. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dibalas dengan hamba. Wal unsa bil unsa, wanita dibalas dengan wanita. Hukum qisas. Faman ufiya lahu, siapa yang dimaafkan. A bunuh B, jadi A ni dimaafkan oleh keluarga B. B dah mati, tapi keluarga B ada hak untuk memaafkan A. Kalau tak dimaafkan, dia akan dihukum qisas, iaitu bunuh balas. Tapi keluarga B nak maafkan dia, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutlah dengan cara yang baik. Makna keluarga B bagi kemaafan dengan cara yang baik, dengan cara yang ikhlas. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kemudian A pula, contohlah keluarga B maafkan keluarga A, dia tak nak hukum qisas, tapi dia minta diah. Diah ni bayaran denda lah. Mungkin dia minta 50,000. Okey, kami tak nak dihukum qisas balas, tapi kamu kena bayar diah 50k. Maka A ini kena bayar dengan betul-betul ikhlas. Jangan pula lari, jangan pula mengelak. Itu makna wa ada'un ilahi bi ihsan. Maka lepas tu Allah kata apa? Zalika takhfifun min rabbikum. Itu adalah kelonggaran daripada Tuhan kamu. Kelonggaran untuk siapa? Untuk keluarga B. Kadang-kadang keluarga B kesian nak bunuh balas A. Tapi kalau hukum Allah kata tak boleh kesian, kena hukum balas juga, maka keluarga B tak boleh laksanakan hajat dia untuk maafkan. Dan A pula, kalau tak ada hukum kesian ni, memang dia akan matilah. Maka Allah kata hukum kemaafan itu adalah takhfifun min rabbikum, keringanan daripada Tuhan kamu, dan di situ rahmatun, ada rahmat. Ini poin dia. Wa rahmatun, dan rahmat. Wa man i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Siapa yang melampau selepas diberi maaf, keluarga B pun melampau, keluarga A pula yang membunuh pun tak nak bayar, maka Allah bagi amaran, falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Apa maksud dia? Jadi kalau A bunuh B, keluarga B ada pilihan, nak tuntut hukum qisas, kerajaan tangkap A, kemudian dihukum qisas.
Pilihan kedua, keluarga B memaafkan A. Maka kalau keluarga B nak rahmat Allah, kalau keluarga B nak rahmat Allah, dijamin rahmat Allah, maka caranya ialah dia maafkan A dalam keadaan dia mampu nak hukum kisas. Dalam keadaan dia ada hak untuk melaksanakan hukum kisah kepada A, tapi dia maafkan. Allah janji keluarga B ni, dia memaafkan ketika dia mampu, dia akan dapat rahmat Allah. Jadi itu contoh. Boleh kita buat contoh dalam kes yang lain. Orang pukul anak kita sampai patah kaki, kita ada hak nak hukum kisas. Tapi kita dah belajar ni, ayat ni, kita nak rahmat Allah. Kalau kita nak hukum kisas, mungkin yang tu kita pukul juga sampai patah kaki. Tapi apa kita dapat? Kepuasan. Rahmat Allah tak dapat. Maka kita nak rahmat Allah, kita kata kepada orang yang patahkan kaki anak kita, saya maafkan. Demi untuk mendapat rahmat Allah, saya maafkan awak. Apa-apa saja kita boleh kaitkan bila boleh buat contoh. Kalau kita, orang berhutang dengan kita, dia tak mampu bayar, kita pun maafkan dalam keadaan kita mampu nak menunggu untuk sampai dia bayar. Tapi kita utamakan bukan bayaran tu, tapi kita utamakan rahmat Allah. Maka kita maafkan dia. Maka kita akan dapat rahmat Allah. Okey, yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, cara untuk mendapat rahmat Allah ialah berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Apa maksud dia? Sesungguhnya orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Asas untuk mendapat rahmat Allah mesti beriman. Kemudian yang kedua, wallazina hajaru, orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Berhijrah ada dua. Satu berhijrah tempat. Sebagaimana Nabi dan sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu mungkin wajib, mungkin sunat. Tengok keadaan. Kalau tempat kita duduk tu tempat orang kafir dan susah nak beribadat, kalau kita beribadat pun tak sempurna, diganggu. Dan ada tempat orang Islam yang kita boleh hijrah, dan kalau kita hijrah, ibadat kita lebih sempurna, ketika itu wajib hijrah tempat. Wajib hijrah. Tapi kalau kita duduk di Malaysia, ibadat pun okey, nak berdakwah pun okey, tak wajib berhijrah. Itu hijrah pertama. Hijrah kedua ialah hijrah meninggalkan perkara yang haram. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini hijrah ni adalah wajib kepada sesiapa sahaja dan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini bukan hijrah tempat. Hijrah meninggalkan maksiat. Wajib ke atas setiap orang yang buat maksiat bila-bila masa dan di mana sahaja dia berada. Kalau dia mengumpat, wajib dia tinggal berhijrah, tinggal mengumpat. Kalau dia tengok benda haram, wajib dia tinggal melihat benda haram. Kalau dia suka buang masa, suka membazir, wajib dia berhijrah. Tengok ramai yang menyambut tahun hijrah. Ramai yang menyambut tahun hijrah, tahun baru hijrah. Dan ramai yang baca doa awal tahun dan akhir tahun. Tapi sedikit sekali yang berhijrah meninggalkan benda yang haram. Berapa ramai yang baca doa awal tahun, akhir tahun, tapi masih solat lambat, tapi masih buka aurat, tapi masih rasuah, masih membuang masa, masih membazir. Jadi apa maksud, apa makna doa awal tahun, akhir tahun? Sebab itu bukan wajib dan bukan sunat. Yang wajib ialah kamu berhijrah meninggalkan perkara yang haram. Kemudian Allah kata pada dalam ayat ni,
orang yang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, yang ketiga wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah ni umum, sama ada berperang ataupun berdakwah ataupun menyampai apa-apa kebaikan sehingga manusia beriman kepada Allah, maka dia berjihadlah pada jalan Allah. Jadi dia buat tiga, maka Allah simpulkan ulaika yarjuna rahmatullah, itulah orang yang mendapat, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tengok, Allah tak kata orang yang dapat rahmat Allah, orang yang mengharap rahmat Allah. Belum dapat lagi. Maknanya sebelum dapat kena buat apa? Sebelum dapat rahmat Allah kena mengharap, bukan. Nak mengharap tu kena buat sesuatu. Beriman kepada Allah, berhijrah, meninggalkan maksiat, yang ketiga berjihad ataupun buat kerja dakwah, suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Dah buat tiga ni baru layak untuk mengharap rahmat Allah. Belum tentu dapat. Dan sebenar logiknya macam tu. Kalau manusia tak mungkin mengharap sesuatu melainkan setelah dia buat. Saya bagi contoh analogi kan. Orang mengharap lulus SPM. Dia duduk tahun darjah 1. Sekolah rendah tahun 1. Tapi dia mengharap lulus SPM. Itu orang tak panggil mengharap. Sebab dia masih tak buat apa-apa lagi. Yang mengharap ni setelah buat apa-apa. Apa dia? Dia dah belajar tingkatan 5, dah study, dah betul-betul masuk exam, barulah dia mengharap, semoga aku harap aku dapat keputusan cemerlang. Maka begitu juga orang yang mengharap rahmat Allah. Jangan duduk kat rumah aja berdoa minta rahmat Allah, tapi kena buat sesuatu. Apa dia? Satu, beriman kepada Allah. Beriman mesti disertai dengan amal. Yang kedua, kena ada proses hijrah. Apa saja maksiat, apa saja Allah yang tak suka, wajib dia tinggal. Dan yang ketiga, kena buat kerja dakwah, berjihad pada jalan Allah. Orang yang buat tiga ni baru layak mengharapkan rahmat Allah. Saya bagi contoh, contoh dalam Quran. Kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan, Ashabul Kahfi ni mengharap tak rahmat Allah? Ya. Bila nak masuk gua dia minta rahmat Allah. Dia minta rahmat Allah. Apa doa dia? Apa doa Ashabul Kahfi? Rabbana hablana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, atina, berilah pada kami, min ladunka, daripada sisi engkau, rahmat. Berilah dari sisi engkau kepada kami rahmat. Dia minta, mana dia mengharap. Dia mengharap rahmat. Tapi kalau kita tengok pemuda Kahfi ni, sebelum dia mengharap rahmat, sebelum dia minta rahmat Allah, dia ada buat tak tiga benda ni? Pertama, dia beriman kepada Allah. Ada? Ya, ada. Sebab dia berimanlah dia pergi ke gua. Yang kedua, ada tak yang kedua dia buat, iaitu berhijrah? Ya, berhijrah tempat. Daripada tempat dia yang selesa, rumah yang mewah, yang senang, kawan-kawan, keluarga semua, dia berhijrah. Kenapa? Sebab dengan harta dia, dengan tempat dia, akan menjadikan dia syirik pada Allah. Maka dia pun berhijrah untuk selamat ke iman. Yang ketiga, berjihad. Ada tak dia berjihad? Ya. Dia dah sampaikan dakwah kepada kerajaan yang zalim ketika itu. Kerajaan pun dah tahu mereka beriman. Kerajaan bagi amaran, pilihan. Sama ada kamu murtad balik, kamu boleh hidup dengan aman, ataupun kamu akan dibunuh. Dia berjihad, dia berdakwah. Dia buat tiga benda, beriman, berhijrah dan berjihad. Barulah dia minta rahmat Allah. Barulah dia mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita minta Rabbi firli warhamni warhamni warhamni, tapi tak ada tiga benda ni, maksiat masih buat, berdakwah tak buat, rasanya kita tak akan dapat rahmat Allah sampai bila-bila. Okey, yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh ni ada kaitan juga yang keenam.
iaitu sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Maksudnya ialah berdakwah. Okey, dalilnya buka surah At-Taubah ayat 71. Surah At-Taubah ayat 71. Semua sebab-sebab dapat rahmat ni Allah akan sebut dalam ayat dalil yang saya sebut tu. Kalau kamu buat benda ni, kamu akan dapat rahmat. Jadi yang ni pun sama, surah At-Taubah ayat 71. Cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, ya'muruna bil ma'ruf, sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan sentiasa mencegah perkara mungkar. Pertama Allah puji orang beriman, lelaki ataupun wanita. Apa sifat orang beriman yang Allah puji? Sentiasa tolong menolong antara sesama mereka. Hidup berkasih sayang, hidup tolong menolong. Awliya'u ba'dhum awliya'u ba'd. Sifat yang kedua, sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sifat ketiga, mendirikan solat. Tengok solat yang ketiga. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, nombor dua. Ataupun nombor satu. Solat, nombor dua. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, wa yuti'u Allah wa rasulahu, mereka mentaati Allah dan Rasul. Lepas sebut empat sifat ni, Allah kata apa? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan dirahmati Allah. Mereka itulah yang akan dirahmati Allah. Siapa ni yang Allah akan rahmat? Siapa yang Allah akan bagi rahmat ni? Yang ada empat benda ni. Pertama, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, sentiasa taat kepada Allah dan Rasul. Jadi, cara yang ketujuh untuk dapat rahmat Allah, mesti buat kerja dakwah. Mesti buat kerja dakwah. Dan saya nak tanya, rahmat ni mana kebaikan, kasih sayang Allah? Apa lawan kepada rahmat? Apa lawan kepada rahmat Allah? Lawan rahmat ialah laknat. Jadi kalau nak dapat rahmat Allah, kena buat kerja dakwah. Suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Jadi kalau tak buat kerja dakwah, tak suruh yang ma'ruf dan tak cegah yang mungkar, dia dapat rahmat ke dapat laknat? Dia dua je. Kalau tidak rahmat, laknat. Nampak dia solat, nampak dia puasa, nampak dia selalu pergi umrah, tapi tak buat kerja dakwah. Tengok kemungkaran, buat tak tahu je, tak peduli. Tengok benda yang orang tak buat benda makruf, dia tak suruh. Walaupun dia ada ilmu, walaupun ahli keluarga dia sendiri. Agak-agak orang ni dapat rahmat ke dapat laknat? Kalau ikut ayat Quran, dapat laknat. Boleh buka surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Subhanallah, Al-Quran ni mentafsir antara ayat dan ayat yang lain. Bahkan ulama mengatakan tafsir yang terbaik ialah tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi kalau surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 71, Allah kata, siapa yang suruh benda makruf, mencegah benda mungkar, mendirikan salat, dia akan dapat rahmat Allah. Ayat ni pula terbalik. Siapa yang tak mencegah benda yang makruf, benda yang mungkar, dia akan dilaknat oleh Allah. Lawan kepada rahmat, laknat. Allah kata apa? Ayat 78. Lu'inal lazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud
wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel ala lisani Dawud, melalui lidah Nabi Daud, iaitu melalui kitab Nabi Daud, kitab Zabur, dan melalui lidah ataupun kitab Nabi Isa ibnu Maryam. Zalika, kenapa Bani Israel dilaknat walaupun asalnya Bani Israel ini bangsa yang mulia, kebanyakan para nabi daripada mereka, kenapa akhirnya dilaknat? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, sebab mereka derhaka pada Tuhan mereka dan mereka melampau. Apa dosa mereka? Apa kelampauan mereka? Allah huraikan ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah perkara mungkar yang sesama mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Alangkah buruknya, alangkah celakanya apa yang mereka lakukan. Apa mereka lakukan? Mereka bukan buat maksiat. Tak, mereka tak cegah orang buat maksiat. Kenapa yang buat maksiat tak dilaknat? Yang dilaknat yang tak cegah ni. Sebab maksiat boleh berlaku sebab ni. Orang yang ada ilmu, yang tahu kemungkaran, tak buat apa-apa. Kalau orang yang ada ilmu, yang tahu kemungkaran, cegah, mungkin kemungkaran itu akan hilang, ataupun paling kurang, kemungkaran itu tak akan merebak. Tapi sebab tidak ada pencegahan, kemungkaran itu semakin merebak, semakin meluas, dan akhirnya kemungkaran dirasa macam ibadat. Benda yang makruh macam mungkar, benda yang mungkar dianggap macam makruf. Sebab apa? Tidak ada pencegahan. Sebab tu Allah melaknat yang tidak mencegah, bukan yang buat mungkar. Yang buat mungkar mungkin jahil, mungkin iman dia lemah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia lupa. Tapi kamu yang tak buat mungkar, kamu tahu benda itu salah, sebab tu kamu tak buat. Tapi kamu tak larang orang buat, menyebabkan kemungkaran berterusan dan semakin bermaharajalela. Maka kamu dilaknat oleh Allah. Jadi takutlah kepada laknat Allah. Jangan minta rahmat tapi akhirnya dapat laknat. Berapa ramai yang belajar agama, mungkar duduk dalam rumah dia, suami dia, anak dia buka aurat, dia tak tegur. Dia pula pergi kelas agama pula, dia pula muslimat, suka atur kelas. Tapi takut-takut dia bukan dapat rahmat tapi dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati khususnya kepada orang yang belajar, yang berilmu, yang tahu benda mungkar dan benda makruf. Jangan setakat belajar, jangan setakat amal, tapi cegahlah kemungkaran. Jangan peduli apa orang kata. Allah memuji orang yang beriman yang hanya takut pada Allah. La yakhafuna laumata laim. Allah puji ya. Kalau kamu ni tak beriman kepada Allah, tak suruh yang makruf, tak cegah yang mungkar, Allah kata apa? Aku akan tukar kaum yang lain yang cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Apa sifat kaum yang baru yang Allah cipta ni? Yang cinta pada Allah dan Allah pun cinta pada mereka. Salah satu sifat mereka, la yakhafuna laumata laim. Mereka tak takut pada orang yang mencela. Bila dia suruh orang yang buat makruf, orang tu cela dia, dia tak takut. Yang dia takut ialah Allah mencela dia. Yang dia takut ialah laknat Allah ke atasnya bila dia tidak menegur. Okey, yang ke-8 yang ke-8 untuk mendapat rahmat Allah ialah mesti al-i'tisam billah. Al-i'tisam billah, bersatu padu. Bersatu atas nama agama, bersatu atas nama akidah yang satu. Jangan berpecah belah, barulah dapat rahmat Allah. Berapa ramai yang solat, puasa, pergi kelas tapi berpecah belah, kutuk mengutuk, cela mencela. Sebenarnya orang macam ni nampak macam dekat dengan rahmat Allah, tapi tak, sebenarnya jauh. Sebab nak dapat rahmat Allah, macam tadi poin yang sebelum ni, berkasih sayang, yang ni lagi luas, kena bersatu semua sekali. Jangan berpuak-puak, jangan sampai berpecah belah disebabkan fahaman yang berbeza. Dalilnya ialah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 175. Surah An-Nisa ayat 175.
Allah kata apa? Fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu, ini i'tisam, dan mereka berpegang, bergabung, bersatu dengan Allah, dengan agama Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah kelak akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Kelak ni kata ulama, kelak bila? Dalam syurga nanti. Sebab syurga pun Allah namakan dia sebagai rahmat. Allah kata dalam satu hadis kursi, anti, Allah berkata pada syurga, anti rahmati, udkhilu ilaiki man asya'u. Engkau adalah rahmat aku akan masuk kepada engkau, iaitu ke dalam syurga, siapa yang aku kehendaki. Jadi salah satu juga cara untuk dapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat besok ialah mesti i'tisam billah, mesti bersatu padu, jangan berpecah belah. Kalau orang berpecah, jangan kita berpihak. Jadi orang ketiga, satukan antara dua pihak yang berpecah, barulah kita akan dapat rahmat Allah. Dan yang terakhirlah, yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9, bertakwa kepada Allah ketika berseorangan dan ketika di hadapan orang. Ini antara yang paling penting lah, bertakwa kepada Allah ketika berseorangan dan ketika di hadapan orang. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 156. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 156. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku adalah wasi'at, meluasi, meliputi kulla syai'in. Rahmatku adalah meliputi, merangkumi setiap sesuatu. Allah tak kata setiap orang, Allah tak kata setiap malaikat, Allah tak kata setiap para nabi, setiap sesuatu. Makna apa? Merangkumi manusia, jin, malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk Allah. Kadang-kadang semut yang halus pun dapat rahmat Allah. Semut yang halus, yang paling halus, tapi boleh hidup dalam keadaan gelap, di waktu malam, dia pula halus, matanya pun halus, mulutnya pun halus, perutnya pun halus, tapi tetap ada rezeki makanannya dan dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab rahmat Allah merangkumi, meliputi semua sekali. Okey, kemudian Allah kata apa? Fasa'aktubuha, aku akan tulis, aku akan catatkan rahmatku ini untuk siapa? Lillazina yattaquna, kepada orang bertakwa. Jadi takwa kita tahu sentiasa taat pada Allah ketika berseorangan ataupun ketika di hadapan orang. Contoh yang paling jelas takwa ialah kisah Nabi Yusuf bila digoda oleh isteri Al-Aziz. Ketika tak ada orang, digoda oleh isteri pembesar, dalam keadaan bilik telah terkunci, dia bertakwa. Orang macam Nabi Yusuf ni, rahmat dekat dengannya, rahmat sentiasa ada bersamanya, sebab dia adalah orang yang bertakwa. Dan wayu'tuna zakah, dan mereka sentiasa mengeluarkan zakat. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka beriman kepada Allah. Jadi itu kesimpulan 9 perkara cara untuk mendapat rahmat Allah daripada sifat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan belajar nama-nama Allah saja, tapi kita tak dapat pun rahmat Allah. Jangan belajar, jangan hafal Ar-Rahmanir Rahim, semua 99 nama Allah kita hafal, kita lancar. Kita pun selalu sebut Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim berulang kali, berpuluh kali, tapi hati kita keras. Kita jauh daripada rahmat Allah. Dan saya nak sebut satu lagi hadis Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau nak rahmat Allah juga, kasihanlah kepada orang di atas muka bumi. Sama ada orang ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, rahmatilah mereka, kasihanilah mereka.
Kalau pokok, jangan pijak, jangan biarkan dia mati. Kalau binatang, jangan tendang, jangan sakitinya, jangan menyeksanya. Kalau orang, bagilah ilmu, pandulah dia supaya dia kenal Allah, dia sembah Allah. Kalau dia lapar, bagilah makan. Kalau dia tak ada pakaian, bagilah pakaian. Semoga Nabi kata, rahmat Allah di langit datang kepada kamu. Bila kamu bagi rahmat kamu kepada makhluk di bumi. Semoga kita akan mendapat rahmat Allah, dan setelah kita faham sifat rahmat Allah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ada soalan? Kalau kita baru belajar agama dan baru belajar Al-Quran, macam mana kita masih baru nak faham, baru baiki diri dan perbetulkan solat? Panjang soalan. Tak ada. Kalau baru, buat macam barulah. Jangan baru tapi buat macam lama. Baru belajar, mana banyak kita tak tahu. Buat macam orang tak tahu. Kena selalu bertanya, kena perbanyakkan belajar, kena bagi masa lebih untuk belajar sebab kita dah banyak ketinggalan. Tak ada masalah. Kita bukan orang yang baru belajar ni, ataupun dah mula sedar ketika umur dah 40 ke 50, jangan menyesal. Jangan rasa rugi. Sebab kamu belum terlambat. Yang terlambat ni, yang tak beriman sampai dia mati. Yang bonus kata orang pun dia tak menyesal. Dia terus bertaubat. Dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Walaupun dia tak sempat belajar apa-apa pun. Jadi jangan menyesal. Bersyukurlah kepada Allah yang membuka pintu hati kita ketika kita masih hidup. Ketika kita masih mampu pergi belajar. Ketika kita masih ada kesihatan, ada duit untuk buat kebaikan dan bersyukur pada Allah. Jadi bila baru, buat cara orang baru, gandakan belajar, banyakkan bertanya. Bila nak buat apa-apa, jangan pakai buat aja, jangan ikut orang. Wallahu a'lam. Kalau bangun malam tapi masih mengumpat. Kalau bangun malam masih mengumpat. Dia bangun malam buat apa ni? Mengumpat ke solat? Dia sebenarnya kalau orang tu mengumpat, buat dosa, dia tak boleh bangun malam. Kalau dia bangun malam juga tapi masih mengumpat, kita harap, kita bersangka baik itu dia dalam proses nak berhentilah. Sebab orang yang boleh bangun malam ni bukan calon-calon orang. Bahkan ulama kata antara sebab tak boleh bangun malam, sebab satu dosa. Sebab satu dosa, orang tu dihukum oleh Allah tak boleh bangun malam. Macam mana orang mengumpat dan setiap hari boleh bangun malam? Takut dia tertipu oleh syaitan. Dia syok sendiri, dia boleh bangun malam, maka itu juga bukan nikmat tu, mungkin jadi musibah. Dalam keadaan dia bangun malam tapi dia masih kekal dalam dosa. Sepatutnya amalan soleh menghalang seseorang daripada maksiat. Bila dia bangun malam, dia buat ketaatan, dia buat amal soleh, tapi dia masih juga buat maksiat, mana amalan solehnya ada semtirau. Mungkin tak ikhlas, mungkin kebetulan dia tak boleh tidur, dia pun bangun malam. Wallahu alam. Jadi kena baiki, kena tinggal maksiat. Semoga satu lagi, kalau kita buat maksiat kemudian kita buat ibadat kita tak akan rasa manis. Kita akan buat dengan susah payah. Berbeza dengan orang tinggal maksiat, buat ibadat tu jadi mudah dan rasa kelazatan. Lagi dia solat, lagi dia nak solat, lagi dia baca Quran, lagi dia nak tambah lagi. Wallahu alam. Bolehkah ibu bapa putus silaturahim dengan anak? Haram. Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulu al-jannah qati'un. Hadis pendek je, tapi tamparan besar. Nabi kata tidak akan masuk syurga qati'un, sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Mak bapak putus hubungan dengan anak ke, anak putus hubungan dengan mak bapak ke, adik putus hubungan dengan abang ke, anak saudara putus hubungan dengan pak cik ke, hukumnya haram, dosa besar, dan Nabi kata tak boleh masuk syurga. Jangan main-main dengan putus hubungan silaturahim. Dah. Bagaimana kita nak khusyuk dalam solat, dan adakah betul berzikir dengan biji tasbih adalah bid'ah? Kerana saya ada terbaca ia seperti pengikut Kristian. Bagaimana nak khusyuk dalam solat? Asas nak khusyuk dalam solat, khusyuk ni sebenar, makna khusyuk maknanya tunduk.
Jadi bila makna tunduk ialah seseorang yang sentiasa tunduk kepada perintah Allah sepanjang hidupnya daripada pagi sampai malam. Mata jaga daripada melihat benda haram, telinga jaga daripada mendengar umpatan dengan benda yang keji, benda yang berdosa, mulut jaga daripada bercakap, daripada makan benda haram, anggota badan semua dia jaga, dia tak membazir, dia tak buang masa, dia tunduk, khusyuk. Maka insya-Allah orang ni solat dia khusyuk. Jadi khusyuk dalam solat yang 10 minit tu tak boleh kita nak paksa dia khusyuk dalam masa 10 minit. Kalau di luar solat kita tak khusyuk kepada Allah. Mulut jarang berzikir, mulut juga cakap benda yang lara, tiba-tiba masuk solat nak khusyuk, mustahil. Khusyuk datang daripada luar solat. Dia khusyuk ni bukan macam baju bila kita nak solat kita pun ambil baju khusyuk pakai, maka automatik solat kita jadi khusyuk. Bukan. Khusyuk datang daripada luar solat. Kalau kita banyak lupa pada Allah di luar solat, mustahil kita akan khusyuk dalam solat. Saya bagi contoh analogi kan. Kalau kita selalu lupa suami, kita tak suka pada dia. Tiba-tiba dia ada kat depan kita nak paksa diri kita supaya fokus fikiran kita, mata kita pada suami. Kononnya nak tunjuk kita ni sayang pada dia. Tak boleh. Kita tak boleh menipu diri sendiri. Yang datang mungkin mata kita tengok dia tapi fikiran melayang. Kenapa? Sebab kita memang tak suka suami. Sepanjang dia tak ada, kita tak ingat pun pada dia. Maka tak boleh depan dia kita nak paksa supaya kita khusyuk. Tapi kalau kita cinta pada suami, semasa dia tak ada, selalu kita ingat pada dia. Bila dia betul-betul ada, kita boleh khusyuk. Kita akan bagi masa pada dia, bagi perhatian, tengok dia, duduk sebelah dia. Sebab memang kita sebelum dia ada pun, kita sentiasa ingat pada dia. Maka begitu juga kita dengan Allah. Kalau di luar solat, kita lupa Allah, jarang berzikir, mulut ni tak keluar perkataan Alhamdulillah apa semua. Tiba-tiba dalam solat, kita nak paksa hati kita berpura-pura cintakan Allah. Tak mungkin, mustahil. Jadi asas nak khusyuk dalam salat, betulkan di luar. Yang buka aurat, tutup aurat. Yang suka mengumpat, berhenti. Yang suka tengok benda-benda yang haram, benda yang tak ada faedah, berhenti. Yang suka buang masa membazir, berhenti. Semua tu proses di luar salat akan membantu untuk kita khusyuk dalam salat. Yang kedua, yang boleh bantu kita khusyuk dalam salat, kita faham bacaan dalam salat. Dengan kita faham fikiran kita, bila baca, fikiran kita fokus pada makna. Dan itu akan menghalang kita daripada berkhayal. Sebab kita menghayati maksud yang kita baca. Yang ketiga, bacalah ayat-ayat yang baru. Hafallah ayat-ayat yang baru supaya kita rasa solat kita ada benda yang baru. Jangan baca surah lazim, berpuluh-puluh tahun surah yang sama, surah yang pendek. Dia tak membantu untuk kita khusyuk. Dia nak khusyuk ni, dia kena ada benda baru juga. Hafallah ayat baru walaupun satu ayat, dua ayat ke, dan faham maksud dia. InsyaAllah dengan ayat baru, maksud yang baru akan membantu kita untuk khusyuk. Wallahu'alam. Kalau kita mendamaikan saudara, tapi saudara kita tak mau ikut tetap dan ibadah, itu masalah dia. Masalah kita, damaikan dia. Masalah tak nak berdamai, itu masalah dia. Jangan campur adukkan masalah kita dengan masalah dia. Kita dah buat tanggungjawab kita, insya-Allah kita dapat rahmat dengan usaha kita. Dia yang tak nak bersatu, dia jauh daripada rahmat Allah, bukan kita. Kalau bangun jam 5 pagi tu kira bangun malam. Ya. Dia bangun malam ni daripada waktu malam, daripada lepas Isya sampai subuh. Bangun malam lah. Walaupun kita sempat satu rakaat sahaja sebelum subuh. Kita katalah bangun sempat nak solat, 5 minit lagi nak azan. Kita sempat satu rakaat witir, itu bangun malam. Tapi janganlah setiap malam satu rakaat aja, 5 minit sebelum subuh. Mestilah ada peningkatan. Semakin tua, semakin dekat dengan kematian, solat malam kita semakin khusyuk. Solat malam kita sepatut semakin lama. Wallahu'alam. Siapa yang belum ada buku zikir pagi dan petang? 100. 100. Ya ke? Banyak ke? 100. Siapa yang belum ada buku zikir pagi petang? Ini juga boleh membantu kita khusyuk dalam salat. Pagi kita berzikir, petang kita berzikir, insya-Allah. Dan dalam semua keadaan,
pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, naik kenderaan, atas kenderaan, masuk keluar masjid, nak pergi ke kedai, menguap, ziarah orang, semua kita ada doa tertentu. InsyaAllah kehidupan kita sepanjang masa berzikir kepada Allah akan membantu kita khusyuk dalam salat. Jadi siapa yang belum ada buku zikir pagi dan petang boleh order melalui Izdiharudin. InsyaAllah petang ni ada kelas. Petang ni pukul 3.30 ada kelas. Tajuk dia, bagaimana nak menjadikan Al-Quran sebagai syifa kepada kita. Bagaimana nak menjadikan Al-Quran sebagai syifa kepada kita. Dan juga saya akan jawab persoalan, boleh tak kita gunakan Al-Quran untuk rawat orang kafir? Boleh tak kita guna Al-Quran untuk merawat orang kafir? Ataupun ruqyah orang kafir dengan menggunakan Al-Quran? Dah habis dengan soalannya? Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.